Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 43 surah Sad. Ayat 43 surah Sad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra liulil albab. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami anugerahkan semula kepada baginda Ayub alaihi salam akan ahli keluarganya, yang mana ahli keluarga yang dianugerahkan kepada baginda Ayub alaihi salam itu sama seperti ahli keluarganya yang terkorban untuk hidup bersama-sama dengannya, baginda Ayub alaihi salam. Ianya merupakan rahmat kasih sayang kami khas untuk hamba pilihan kami, baginda Ayub alaihi salam. Dan ianya merupakan peringatan penting untuk sesiapa jua yang berakal fikiran. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 43 surah Sad. Allah Subhanahu wa ta'ala isytiharkan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala jualah Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan semula ahli keluarga baginda Ayub alaihi salam yang terkorban akibat serangan wabak penyakit. Kalaupun yang mati takkan hidup kembali, akan tetapi keistimewaan kepada keluarga baru yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada baginda Ayub alaihi salam, Allah berikan sebanding malah
lebih baik daripada sebelumnya. Wa mislah ma'a rahmatan minna wa zikra li ulil albab wa wahabna lahu ahlahu. Wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala luputkan, hilangkan sesuatu daripada hamba-Nya, Allah Maha berkuasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan semula dengan gantian yang lebih baik. Buat junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam yang kehilangan segala-galanya. Baginda Ayub alaihi salam kehilangan harta benda, mata benda, apa benda. Kerana sebelum didatangkan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Ayub alaihi salam Allah berikan keistimewaan luar biasa. Baginda Ayub diberikan pemilikan harta benda, memiliki kawasan pertanian yang amat luas, pelbagai bentuk tanaman yang diusahakan oleh baginda Ayub alaihi salam. Seorang tokoh usahawan pertanian yang berjaya, baginda Ayub alaihi salam. Bukan itu sahaja, baginda Ayub alaihi salam dianugerahkan binatang-binatang ternakan yang amat banyak. Diberikan kepadanya binatang-binatang ternakan kambing ribuan ekor, diternak subur. Baginda Ayub alaihi salam tokoh usahawan penternak yang terbaik dalam bidang pertanian, tanaman, ternakan. Begitu hebat Allah anugerahkan kepada baginda Ayub alaihi salam. Dari segi kekeluargaan, memiliki anak yang begitu ramai, anak yang baik akhlaknya, anak yang patuh dengan apa jua kehendak keinginannya. Begitu istimewa Allah berikan kepada baginda Ayub alaihi salam. Pun begitu iblis mencabar Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktikan bahawa baginda Ayub alaihi salam ini seorang nabi, seorang rasul pilihan. Buktikan tabah dan kesabaran baginda Ayub alaihi salam. Lenyapkan, hilangkan keistimewaan yang selama ini dianugerahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan
bukan semata-mata memenuhi kehendak iblis, tetapi ianya menjadi peringatan dan pelajaran kepada kita umat akhir zaman. Allah Ta'ala datangkan ujian buat baginda Ayub alaihi salam. Didatangkan malapetaka, mara bahaya, perubahan cuaca, kemarau panjang, menyebabkan mati segala tanam-tanaman. Didatangkan wabak penyakit, menyebabkan mati segala binatang ternakan. Ujian buat baginda Ayub alaihi salam. Bukan itu sahaja, wabak penyakit telah mengorbankan nyawa anak pinak baginda Ayub alaihi salam. Hanya tinggal berdua baginda Ayub alaihi salam bersama isterinya yang tercinta. Dah tinggal berdua je. Dah tak ada apa. Dah tak ada apa lagi yang dimiliki. Adatnya, kalau orang kaya yang sedemikian rupa, tak jadi miskin. Adatnya, kita kata hukum adat. Ya. Hukum adatnya money make money. Daripada duit menjadi duit. Bertambah duit. Tak begitu Tuan Bilal kita. Yang kaya terus kaya dan kaya yang kaya, itu adatnya, hukum adatnya begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jarang-jarang, kadang-kadang yang kaya raya jadi kayap juga jarang. Yalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala buktikan tabah sabarnya baginda Ayub alaihi salam menghadapi ujian dari Allah. Terkejut iblis laknatullah alaih melihat sendiri betapa tabah sabarnya baginda Ayub alaihi salam. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kesusahan, kemudaratan, kesengsaraan yang menimpa baginda Ayub alaihi salam itu bertempoh. Susahnya kita dekat dunia ni ada tempohnya. Begitu juga senang kita dekat dunia ni pun Bilal ada tempohnya. Itulah dia tempoh yang disediakan untuk kehidupan di muka bumi. Setelah selesai menjalani tempoh kesukaran, kesengsaraan, buat junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam, Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan semula. Harta benda, mata benda, apa benda, anak pinak yang selama ini dilenyapkan, dihapuskan. Allah limpahkan air hujan bersama dengan nilai-nilai air hujan itu. Tumbuhlah tanam-tanaman. Begitu juga dilimpahkan air hujan, hiduplah binatang-binatang ternakan. Yalah, kalau kita tak begitu yakin, cuba kita lihat kawasan yang dulu kering pontang, tiba-tiba hujan turun, air bertakung menjadi kolam. Datang 2-3 orang mancing, dapat ikan keli, buat lele.
Kita pun kata waktu kering kontang selama 3 tahun tu, wak lele ni ke mana? Tapi apabila hujan turun dah jadi kolam, ada semua ikan puyuh, ada wak lele ada. Hairan sungguh tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, buat junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala isytiharkan, Allah Subhanahu wa taala membuat gantian yang lebih baik. Kalau dulu Mercedes, Allah gantikan kepada Bilal BMW. Gantian yang lebih baik. Allah perakukan pada ayat 43 surah Sad, wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab. Sadaqallahul azim. Wa mislahum, penganugerahan semula harta benda, mata benda kepada baginda Ayub alaihi salam. Begitu juga penganugerahan semula anak pinak yang terkorban seumpama, malah lebih baik daripada sebelumnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ialah kalau yang meninggal dunia tu wagiman, wagiran, wagimin, ialah takkanlah sama sekali wagiman tu hidup semula, wagiran tu hidup semula, wagimin tu hidup semula. Tapi Allah gantikan yang sebanding dengan wagiman, tugiman, yang sebanding dengan wagirin, tugirin, yang sebanding dengan wagimen, tugimen. Cuma beza wagi dengan tugi. Wong Jawa kabeh. Malah lebih baik lagi. Wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna. Rahmat daripada kami. Hebatnya orang Melayu. Orang Melayu ni Bilal, dia tak nak banyak cakap, nanti ngumpat dosa. Maka kalau dia cakap pun beberapa patah, pepatah Melayu. Jadi Jawa pun kena buat pepatah jugalah. Dan orang Melayu ni dia pun tak naklah cakap belit-belit. Dia lebih suka simpulkan bahasa dia, simpulan bahasa. Cikgu tahulah, cikgu kan ngajar bahasa. Patah tumbuh, hilang berganti. Istimewa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang patah Allah tumbuhkan semula, yang hilang Allah gantikan semula. Wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra li ulil albab. Maka apabila sebut gantian dari Allah, Allah Subhanahu wa taala buktikan sejarah. Ya, sejarah hari ini dalam sejarah. RTM dah tak buat lagi kan? Dibuat nyanyi-nyanyi je lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa dia hari ini dalam sejarah? Tanggal 10 hari bulan Muharram. Tak berapa hari lagi kita menemui tanggal 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi dah wafat sekitar 600 tahun yang lalu, menyatakan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, 10 hari bulan Muharram itu mengambil sempena 10 orang Rasul
yang Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah gantian yang lebih baik. Baginda Ibrahim alaihissalam dapat gantian pada 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. Baginda Nuh alaihissalam dapat gantian yang lebih baik pula. Jadi yang sebelum itu dah tenggelam Medirana, dah timbul pula Medirene, dah ada bukit sebelah kubur, dikurniakan kampung kurnia, jalan kurniawan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, 10 orang rasul di bulan Muharram, dan ambil simboliknya 10 hari bulan Muharram supaya kita ingat 10 orang rasul mendapat gantian yang lebih baik. Baginda Nuh alaihissalam, Baginda Daud alaihissalam, tiba pada anak dia lagi hebat pula gantiannya, Baginda Sulaiman alaihissalam, Baginda Musa alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Baginda Yunus alaihissalam, Baginda Ayub alaihissalam, gantian. Selama ini Bilal, cikgu, orang kita, orang Melayu bagus, orang Melayu tak tamak, segelintir aja yang tamak. Kenapa orang Melayu kita ni yang penting dia dapat ganti rugi, gantian daripada mengalami kerugian. Tu je. Bagusnya orang Melayu, dia tak tamak, dia tak pernah nak minta gantian yang lebih baik. Orang Melayu dia nak paling tidak gantian daripada mengalami kerugian. Diringkaskan, ganti rugi. Yang penting jangan rugi. Kita bukan nak cerita ganti rugi. Yang kita nak cerita gantian yang lebih baik. Contoh dah ada, dan tarikh sejarahnya dah ada. 10 hari bulan Muharram, hari Ashura, 10 orang rasul mendapat anugerah gantian yang lebih baik. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah pun begitu. Ke-10 orang rasul yang disebut namanya dalam Al-Quran meraih gantian yang lebih baik. 10 orang rasul itu kesemuanya tokoh-tokoh yang diperakukan sebagai seorang hamba Allah yang tabah dan sabar serta reda. Tabah, sabar, reda. Maka orang yang tabah, orang yang sabar, orang yang reda akan meraih gantian yang lebih baik. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, buat baginda Ayub alaihissalam, ya, apabila kehilangan kawasan pertanian, Allah gantikan semula kawasan pertanian yang lebih baik. Dengan kata lain, lebih baik dari segi kuantiti dan kualitinya. Begitu juga Allah gantikan ternakan-ternakan yang lenyap binasa kepada ternakan yang lebih baik. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga Allah kembali berikan keluarga baru buat
baginda Ayub alaihi salam. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, yang saya nak jelaskan di sini, apabila menyebut soal mendapat gantian yang lebih baik, ianya mengikut bagaimana seseorang itu tabah, sabar, redha. Tabah, sabar, redha. Bukan sehari dua, tetapi tabah, sabar, redha dalam tempoh masa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi dalam kita mengharungi tempoh masa, dalam tempoh masa itu kita benar-benar tabah, sabar dan redha. Yang perlu kita fahami, bagaimana baginda Ayub alaihi salam boleh tabah, boleh sabar, boleh redha. Ramai orang sebut, Tuan Bilal, aku dah hilang sabar. Kenapa engkau ni? Aku dah hilang sabar dah. Wah, cikgu, dia dah cakap macam gitu, biarkan ajalah. Dia akan mengaruk secukup rasa seenak selera. Kerana dia dah mengakui dia dah hilang sabar. Selama ini aku banyak bersabar, selama ini sabar ajalah. Maka dah hilang sabar. Tuan-tuan, jangan. Sabarlah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yasbir sabbarallahu alaihi. Sesiapa yang sabar, Allah bersabar ke atasnya. Apabila kita bersabar dalam menghadapi ujian Allah, Allah bersabar untuk menyeksa kita. Dengan kata lain, nilai kesabaran itu memadamkan kemurkaan Allah kepada kita. Kiranya kita ini hamba Allah yang dimurkai, kerana kesabaran, tabah dan redha, padam kemurkaan Allah atas diri kita. Wah, itulah yang dapat gantian yang lebih baik. Innallaha ma'as sabirin. Ya, penceramah ustaz-ustaz kita selalu mengemukakan firman Allah, Innallaha ma'as sabirin, bahwasanya pertolongan Allah bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dapatkanlah pertolongan Allah. Macam mana nak dapat pertolongan Allah? Bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dan teguh mendirikan salat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab dia maka kalau kita ni orang yang terus bersabar, kita akan mendapat apa yang disebut al-ma'unah. Nabi-nabi, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat. Itu kita kata istimewanya. Bagi nabi-nabi, rasul-rasul, dia tak perlukan anugerah tokoh ma'al hijrah. Dia dah ada. Apa dia? Mukjizat. Bagi para wali, dia pun tak perlukan anugerah tokoh ma'al hijrah. Bagi waliullah, Allah sediakan untuknya karamat. Nabi, rasul, mukjizat. Para wali, karamat. Habis Haji Kamarul, apa barang? Haji Kamarul akan dapat
Al-Ma'unah. Kan dulu ada kumpulan apa tu cikgu? Kat Perak tu kumpulan Al-Ma'unah. Kenapa dinamakan kumpulan dia Al-Ma'unah? Dia mengharapkan pertolongan Allah yang teristimewa. Pertolongan Allah yang istimewa, maka disebut Al-Ma'unah. Jadi orang yang mendapat Al-Ma'unah, mendapat pertolongan istimewa dari Allah, maka ada di situ gantian yang lebih baik. Al-Ma'unah. Dan Al-Ma'unah ini kalau cikgu tanya, bila Ustaz? Bila Ustaz? Bila? Kenapa? Dia masih lagi menduda hingga kini. Bila Allah akan anugerahkan pada saat-saat memerlukan. Oleh kerana cikgu tak perlukan, tak apalah, menduda sajalah. Mungkin tak memerlukan. Tapi ma'unah akan diberi apabila kita sangat-sangat memerlukan. Allah Maha mengetahui bila kita perlukan. Saya pergi ke Pulau Pinang. Kawan-kawan saya, ustaz-ustaz dekat sana, sama-sama belajar pondok penanti. Ada yang belajar pondok penanti sambung Azhar, ada yang sambung dekat apa nama dulu, Jordan, ada yang belajar Madinah. Jadi kita kumpul dekat pondok penanti Madrasah Manabi'ul Ulum. Dia orang minta saya bagi tazkirah. Tak apalah, dalam bagi tazkirah tu ada seorang profesor, datuk doktor, dia tu pensyarah USM, University Science Malaysia. Dulu belajar pondok, lepas tu buat PhD. Alhamdulillah dapat anugerah. Tu ditanya dengan saya, Ustaz, kita sama-sama belajar pondok, aku dah dapat PhD. Rezeki anugerah Allah kepada aku, dah dapat datuk. Dah dapat timbalan NAP Chancellor. Habis Ustaz Hanafiah bila nak jadi mufti Johor? Aku jawab, Allah Maha mengetahui, tidak ada keperluan bagi aku menjadi mufti Johor. Habis keperluan aku ialah hanya mengajar kuliah subuh di Masjid Kampung Kurnia. Diam dia. Dia kata, anak tak terfikir yang itu namanya ma'unah. Ma'unah ni pertolongan Allah yang datang ketika ada keperluan. Jadi bagi saya tak perlu menjadi seorang mufti Johor. Habis yang perlu bagi saya, imam rawatib Masjid Kota Iskandar. Itu saja keperluan saya. Jadilah. Cukup masa SOP kan. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sahharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.